kita akan sambung. Cikgu tak akan sambung lagi untuk asas-asas sebab kita baru je habis belajar asas daripada awal bab sampai akhir bab dan berakhir pada bulan 12 hari tu. Okey. Jadi kita akan terus kepada kita panggil latihan. Kita akan terus kepada latihan kita panggil untuk pengukuhan melalui kertas soalan sebenar. Kertas soalan sebenar iaitu sekarang kita akan buat kertas Melaka 2017. Kemudian habis saja ni sambil-sambil yang ni kita cikgu akan bagi juga soalan lain. Sambil kita buat ini, kalau ada masalah, kalau tak ingat juga, ada juga yang tak ingat, boleh bagi tahu, cikgu akan ulang balik sedikit demi sedikit. Kalau ada yang tak ingat. Kalau ada yang ingat, kalau benda yang korang dah ingat, kita go on saja. Contohnya ada benda tak ingat, contohnya tak ingat apa dia nombor perdana, kita akan ulang balik di nota ini juga. Okey, sekarang kita tengok untuk yang ni, siapa ada masalah, siapa yang buat tak habis. Daripada 15 soalan ni dia buat tak habis. Berapa orang? Hana. Aribah tak habis juga. Khaira tak habis. Idina tak habis juga. Inas tak habis juga. Banyak tak habis ni. Okey. Maknanya yang tak habis tu, maknanya ada yang korang tak tahu. Yang tak tahu nanti, korang terus bagi tahu cikgu pada masa cikgu terang setiap soalan. Cikgu terang setiap soalan, korang bagi tahu terus cikgu, saya ni, saya tak faham, saya buat tak dapat. Kalau cikgu tunjuk pun, korang dah buat tapi korang masih lagi tak dapat, pun bagi tahu. Supaya senang cikgu nak detect yang mana korang masih lagi tak faham. Sepanjang korang buat, kita dah belajar tahun lepas. Okey, kita akan pergi satu demi satu bermula daripada nombor 1. Nombor 1 merupakan soalan yang melibatkan nombor perdana. Okey, soalan yang melibatkan nombor perdana. Okey, nombor perdana adalah nombor yang di mana nombor yang tidak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali diri dia sendiri. Ingat balik. Nombor perdana adalah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali diri dia sendiri. Dan dia bermula dengan nombor 2. Okey. Dia bermula dengan nombor 2. Nombor 1 bukan nombor perdana. Dan satu lagi nak kenal nombor perdana, dia bukan dah nombor genap kecuali nombor 2. Itu maklumat tu semua cikgu dah bagi tahu. Buka balik nota. Okey. Jadi kita pergi soalan yang pertama. Nyatakan 2 nombor perdana yang sesuai diisi dalam petak kosong di atas supaya menjadi 20. Okey, maknanya 20 kat sini, isi apa-apa saja nombor supaya menjadi nilai 20. Kalau contohnya kita guna 19 dengan 1, boleh ke tak? Tak. Okey, tak boleh. Sebab apa tak boleh kat sini? Sebab 1 bukan nombor perdana. Okey, 1 bukan nombor perdana. Jadi benda ni adalah tidak valid. Jadi nombor perdana dia akan ada banyak pilihan di sini yang kita boleh guna. Contohnya, korang akan dapat 3 dengan 17. 17. Lagi apa lagi? 13 dan 7. 13 7. dengan 7. Boleh. Lagi? Ada lagi? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Selain ini. 15 dan 5. 15 dengan 5 tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab 15 bukan nombor perdana. Ya, kenapa 15 bukan nombor perdana? 15
Dia boleh dibahagi Bahagi dengan siapa? dengan nombor lain. Nombor apa? 3. Lagi boleh bagi dengan nombor apa lagi? Dengan nombor 5. Okey. Jadi 15 bukan nombor perdana. Okey, siapa yang buat 15 dengan 5, dia adalah salah. Jadi yang boleh adalah 3 dengan 17 ataupun 13 dengan 7. Okey. Jadi dua kombinasi ini saja yang boleh diterima pakai. Kemudian tandakan right pada nombor perdana terbesar yang boleh diisi. Nombor perdana terbesar yang mana boleh isi? 17. Halo, salah. Ada kelas sekarang. Okey. Hai. Hilang pula. Okey. Okey, tandakan nombor terbesar. Jadi nombor terbesar yang boleh kita ambil di sini adalah 17. okey, 17. Habis. Kita pergi kepada nombor 2. Okey, garis nombor. Garis nombor yang melibatkan nombor pecahan. Okey, nombor pecahan. Cikgu nak minta siapa dulu ni? Alma. Apakah nilai Q? Alma. Tak buka mic pula. Buka mic. Nilai Q apa? 4/5. 4/5. Okey. 4/5. Okey, siapa yang tak dapat angkat tangan? Okey, tak ada yang angkat tangan. Okey, beres. Sambung. Cikgu tak akan tunjuk lagi. Kalau korang dah tahu, cikgu tak tunjuk dah. Cikgu, dia ni angkat tangan. Mana tak nampak pun. Tak apa. Tolong angkat tangan ni. Daniel. Okey. Tengok macam mana dapat kat sini. Pertama, bila kita tengok nombor garis nombor ni, bila garis nombor ini melibatkan nombor pecahan, pastikan yang pertama Alfa. Kena pastikan apa dulu Alfa? Kalau tengok garis nombor yang melibatkan pecahan. Alfa? Ni saya. Kena tengok apa? Garis nombor. Kalau kita jumpa garis nombor yang melibatkan pecahan, apa yang kita kena tengok? Pertama sekali. Kena tengok sebelah dia. Bukan tengok sebelah dia. Dah. Kena tengok apa? Saya? Kena tengok apa? Saya pun tengok nombor sebelah dia je. Mana tengok nombor sebelah? Siapa lagi? Lauzah. Lauzah, kena tengok apa Lauzah? Ada mic. Ya. Ni. Nak kena tengok apa? Nombor bulat. Tengok nombor bulat. Mana tengok nombor bulat? Nombor bercampur. Pecahan kena tengok apa dulu? Penyebut. Nombor bawah. Penyebut dahulu. Tengok penyebut dia. Kan cikgu ulang banyak kali lah. Kalau pecahan, apa-apa pecahan wajib tengok penyebut yang pertama. Wajib penyebut dia wajib sama. Kalau tak sama, kena tukarkan dahulu. Itu cara dia. Dah tak ingat nak tengok. Bukan tengok nombor sebelah. Jangan terus tengok nombor sebelah. Okey, bila dah tukar, bila dah tengok nombor sebelah penyebut dah sama, yang ni tak senang kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. Di 7/5. Alhamdulillah. Okey. 7/5, kemudian barulah kita cuba. Ini kita panggil kaedah cuba jaya. Cuba jaya bermakna kita cuba tambahkan
pengangka, iaitu yang atas, pengangka yang atas tu 1 demi 1 bermula daripada 4. Kalau kita baca 4, ini kita baca 5. Dan ini kita ambil 6. Maknanya bila kita tengok ni, ini 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 dan terakhir kita jumpa 7/5. Maknanya kaedah cuba jaya kita berjaya, bukannya terus kepada 4/5. Sebab kadang-kadang dia boleh selang 2. Dia boleh selang, boleh jadi 5/5. Boleh selang 3, dia jadi 6/5. Faham tak? Tak boleh tengok nombor sebelah terus. Bukan tengok nombor sebelah. Dia pertama kena tengok penyebut, kena cuba jaya sama ada atas tu kena kenaikan pola dia, kenaikan 1 ataupun kenaikan 2 ataupun kenaikan 3. Faham ke tak? Faham. Tu cara dia. Jangan terus kepada tengok nombor sebelah, asal 3 jadi 4. Tak, dia tak semestinya macam 3 tidak semestinya jadi 4. Tapi daripada sini, daripada yang kita buat tadi, kita tengok sini, barulah kita tengok satu. Panggil kita bak tu, kena tadi 4/5. Ya. Okey. Itu dapat 4/5. Kepada nombor perpuluhan ni cikgu tak nak tahu dah, ni cikgu dah bagi tu. Dah tu hafal. 6.8. 6.8. Okay, tutup mic tu. Mic. Okay, kita pergi yang seterusnya. Nombor 3. Yang seterusnya iaitu nombor 3. Darjah 3 menunjukkan 9 kepala dan 5 dan nyatakan nisbah pada Karipap Aden. Okey, Pak. Pak. Ya. Berapa? Nisbah. 9/15. Dan Per. Nisbah. baca Dan nisbah 15. kan baca macam tu. Nisbah 9 kepada Ni dan ada 15. 9 ke 11. tengok gambar ni. Gambar ni. Bang. Di mana dia? Gambar.
Berapa orang? Kemudian. Okey. Cikgu, yang nisbah 9 kepada 15 tu tak payah pemudahkan ke? Oh, okey. Ya, biarkan macam tu. Ni tinggalkan dalam Okey. Cikgu, saya nak jawab cikgu. Yap, adik. Cikgu dengar selesai tak? Yang B 9 kepada nisbah 24. 9 kepada 20. 4. 47. Ada masalah ni? Lang. Ya. Lang kat tangan. Satu. Okey. Same. Kosong itu ialah 400. Biskut dalam tank itu dibungkus sama banyak gram 4 paket itu. Okey. Aina. Ada Aina. Aina ada kata line dia. Aina line dia dengki dengan dia. Lepas tu dia punya email hilang tiba-tiba tadi. Ke situ pula perginya. Okey. Alia. Bagi jawapan Alia. Alia. Alia buka mic dia. Alia Kristina buka mic. Sekejap. Tutup mic. Alma tutup mic. Elisha tutup mic. Alia seorang ni buka mic. Jawapan saya 2,800 gram. 2,800 gram. Okay. Tengok betul ke salah. Orang yang tak dapat sama dengan Alia, angkat tangan. Tak dapat sama dengan Alia. Ramai ya. Ramainya 2,800. Saya dapat. Ramainya. Ramai ni tak dapat ni. Ramai. Cikgu tak tahu jawapan tu betul ke salah. Okey, tengok. Jatuh tangan balik. Okey, tengok balik. Sama ada jawapan yang diberikan oleh Alia betul ataupun salah. Tengok semula. Okey, pertama fahamkan soalan. Soalan yang diberi berkenaan dengan satu tank biskut. Bila ada satu tank biskut, dalam tu ada biskut dan ada apa? Jisim tin. Dengan jisim apa? Tin kosong. Jisim tank kosong. Tin kosong. Okey, ada dua benda. Tank kosong satu lagi biskut. Dua tin yang berbeza. Okey, ada dua jisim. Jisim biskut dengan jisim kosong. Okey, kemudian daripada sini maklumat yang diberi adalah dua maklumat. Satu maklumat iaitu tin berserta dengan biskut. Tin
campur dengan biskut adalah 5,200 0.2. gram. Okey, kita tukar terus kepada gram. Sebab jawapan dia nak dalam gram. Sebab jawapan dia nak dalam gram, kita terus tukar kepada gram. Ni, nak dalam gram. Jadi cikgu tak nak ulang lagi. Macam mana pertukaran unit daripada kg kepada gram terlalu banyak daripada tahun 4, tahun 5. Benda sama cikgu ajar setiap tahun. Korang dah tahu. Jadi benda ni, tengok balik nota. Jangan sampai kata cikgu cara dia hilang nota. Okey. Kedua. Tin adalah 400 gram. Bila jisim tin 400 gram, kata ayat kedua, semua biskut dalam tin dibungkus semula. Sama banyak. Kata dibungkus semula. Sama banyak. masuk dalam 6. Bermakna daripada sini masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia masuk 6 paket di sini. Tutup mic. Siapa yang buka mic tu? Okey. Dia masuk dalam 6 paket kat sini. Dia dah masuk dalam 6 paket. Apa yang berlakunya, apa yang kita kena tengok adalah kita kena cari dahulu tim biskut tanpa tin. Maknanya tim keseluruhan 5,200. Ni keseluruhan. Kita tak nak tin. Tin kita tak nak. Maknanya kita buang sebanyak 400 gram. Cari jisim biskut dahulu. Biskut adalah 5,200 gram tolak 400. Kita akan dapat 4,800. Kemudian daripada sini, biskut ini di-packing semula. Packkan semula, dibungkus semula. 4,800 ini dalam 6 paket. Di total dia 4,800 tadi. Ini biskut dimasukkan ke dalam 6 paket. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk cari satu paket, bermakna dibungkus sama banyak 4,800. 1,800 gram. Kita bahagi dengan apa? 6. 4,800 bahagi 6. Kita akan dapat banyak. 8. Satu paket mewakili 800. Allah minta untuk 4 paket. Jadi 4 paket ni, 4 paket adalah 800 gram. Harap dengan 4. Jadi kita akan dapat 3,200 gram. Nah. Ya. Nah. Ya. Salah kat mana tadi? Bagi. Rasa salah kat bahagi. Salah kat bahagi? Macam mana bahagi? Tak. 4 bagi dapat 700. Haa. 100 patut salah. Siapa ada masalah lagi yang kat tangan?
Siapa ada masalah lagi? Angkat tangan. Tak ada. Bagus. Pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Soalan yang melibatkan koordinat. Okey. Soalan yang melibatkan koordinat iaitu satah ke atas menunjukkan kedudukan rumah Rina dan kemudahan infrastruktur yang terdapat di kawasan tempat tinggalnya. Okey, nyatakan koordinat bagi rumah Rina. Okey, koordinat bagi rumah Rina arah Dahlia. Arah Rumah dia. Rumah ada di mana? rumah Rina. A. Cikgu. Ya, A ya A. Kurungan 3,2. 3,2. Okey, betul. Okey, nombor 2. Aiman. Sama si Aiman ni ketua ni. Ketua kelas. Ketua kelas, Aiman. Aiman, nombor 2 Aiman. Aiman, mana Aiman ni? Aiman. Lesap. Mana Ru Aiman tu? Aiman. Aiman. Cari puding. Cari puding. Nombor 2B. Nombor 5B. Nombor 5B. 5B, Syarifuddin. Dia jawab dekat chat. Ha? Dia jawab dekat chat. 800 meter. Okey. Mak tak ada. Okey, dia kata Rina bergerak daripada rumahnya 3 unit mengufuk dan 1 unit mencancan. Tiap unit mewakili 0.2 km jumlah jarak 6 meter pergerakan Rina. Okey. Maknanya untuk koordinat pergerakan dia 1 unit mengufuk dan 2 unit mencancan. 1 unit mengufuk dan 3 unit mengufuk dan 1 unit mencancan. Jadi jumlah pergerakan dia bergerak sebanyak 4 unit. Okay, jumlah pergerakan dia akan jadi 4 unit jarak dengan 0.2 km. Okey, 1 unit mewakili 0.2. Jadi 4 unit, 4 darab 0.2 dapat 4.8 m. Sama dengan 800 meter. Okey. Siapa yang tak dapat angkat tangan? Okey, tak ada. Kita pada seterusnya nak tandakan right pada kedudukan terakhir Rina. Kedudukan terakhir Rina dia tinggi 3 kanan mengufuk. Mengufuk 3 ke kanan.
Mengufuk 3 unit. 1, 2, 3. Kemudian 1 unit mencancang. Kalau pergi ke atas, kita tak akan jumpa apa-apa. Jadi, kita pergi ke bawah. Jadi, apa yang kita jumpa adalah sekolah. Bola. Dia tak akan bagi tahu mengufuk tu ke kanan ataupun ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Dia tak akan beritahu. Kita cuba satu demi satu. Contoh kalau kita gerak ke kiri 3 kali. Ada contoh kita gerak ke kiri. 1, 2, 3 ke kiri. 1 ke atas tak jumpa. 1 ke bawah pun tak jumpa juga. Jadi ke kiri tak boleh. Jadi kita kena cuba jaya satu demi satu. Okay, kita pergi soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Kalisa. Kalisa. Alamak, tutup mic. Kalisa. 6A. Kalisa. 6A. Dia jawab kat chat. Kat chat juga Kalisa. Jam tujuh 30. Okey. Jam 7.30 dia jawab kat situ. Hana, betul ke salah? Salah. Kenapa salah, Hana? Hana, buka mic Hana. Itu bukan sistem 24 jam. Ha? Bukan sistem 4 jam. Bukan sebab tu. Sebab dia gajah nak menunjukkan waktu Ferry selesai makan malam. Malam. Okay, sebab dia malam. Sebab sekarang nak tengok benda ni wajib tengok sampai malam, pagi ataupun petang. Tu keyword dia. Keyword dia kat sini makan malam. Bila makan malam, sekarang jam 7.30. Betul lah 7.30. Tapi ini adalah 7.30 pagi. Okey, ini adalah 7.30 pagi. Malam adalah pukul, kena tambah berapa? Tambah berapa malam? 12. Tambah 12 jam. Jadi 7 tambah dengan 12, kita akan dapat jam 19. Jam 19.30. Jam 19.30 cara kita baca. Okey, cara kita baca adalah jam 19.30. 30. Satu demi satu. Okey. Siapa yang tak tahu, yang tak ingat dah nak tukar daripada jam sistem 12 jam kepada sistem 4 jam, angkat tangan. Siapa yang dah tak ingat dah? Ada tak? Ada cikgu, ada. Ada tu. Ada. Tak ada. Tadi Nabi angkat tangan. Tak ada. Ya, Rayul. Ha? Tadi Nabi angkat tangan. Angkat balik siapa yang tak tahu. Nabil. Ha, Nabil.
Bahagian mana tak tahu? Nabil, bahagian mana tak tahu Nabil? Tak ada apa-apa. Tekan. Ya? Tak ada. Tak ada pula. Ya Nabil. Nabil. Bahagian mana tak tahu? Tak ada, tadi tertekan je. Dah tekan je. Lepas tu cikgu suruh angkat balik. Kat je lah. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Selepas mengulang kaji pelajaran selama 2, 3 per 4 jam, dia tidur. Pukul berapakah Shirley tidur? Okey. Pukul berapakah Shirley tidur? Rafiki. Rafiki. Apa? Rafiki. Jawapan untuk 6P. 10:15 malam. 10, 15. 15. 10:15 PM. PM. 10:15 PM. Okey. 10:15 PM. Okey. Macam mana cara kita nak dapatkan markah kat sini? Ini ada 2 markah. Okey. Ini ada 2 markah. Untuk dapatkan markah, ini adalah 10:15. Kalau terus kepada jawapan ni, kita masih lagi kosong markah. Pertama, kita mencari di manakah markah dia terletak. Okey, tutup dulu mic. Okey, kita tengok. Pertama, kita perlu buat penukaran daripada sistem, daripada tempoh masa, iaitu 2, 3 per 4 jam kepada jam dan minit. Okey. Tengok balik. Ni pun cikgu tak tahulah korang ingat lagi ke tak ni sebenarnya ni. Ingat. Ya lah ingat. Ingat. Siapa ingat? Sekejap cikgu nak soal sekejap. Kita tanya Elisha. Oh, Elisha. Okay, Elisha ada kan? Okay, cikgu nak 2 per 3 jam. Berapa minit? 2 per 3 jam. Elisha. 2 per 3 jam. Dua per 3 jam. Elisha. Empat puluh. Okey. Satu lagi, Hani. Ya, Hani. Ya, cikgu. Untuk 3 per 4 jam. 3 per 4 jam berapa minit? 3 per 4 jam. Over 4. Tak tulis. 15. Hai. Sekejap. 165 minit. 165 minit apa pula? 3 per 4 jam. 45 minit. 40. Apa? Jawab gua. Cikgu tunggu. 45 minit. 45 minit. Dah ingat dah. Okey.
lepas ni tolong buka balik nota yang tahun lepas punya. Tengok balik, hafal semula pertukaran-pertukaran unit daripada km meter, daripada pecahan kepada perpuluhan, daripada pecahan jam kepada minit. Tolong hafal semula. Okay. Tolong hafal semula. Dah tak ingat ada. Okay, yang pertama cikgu ulang balik. 3/4 jam. Okay, macam mana cara nak tukar dia? Kat sini kita ada 2 bahagian. Okay, bahagian jam dengan bahagian minit. Jam yang mana nombor bulat ini adalah merujuk kepada jam. Tak ada masalah. Terus dapat 2 jam. Okay, terus dapat 2 jam. 3/4 jam inilah yang kita buat tahun lepas. Yang suruh hafal tahun lepas. Ni. Dia yang kita suruh hafal. Cikgu suruh hafal tahun lepas benda ni lah. Nak gunanya. Sinilah guna dia. 3/4 jam adalah 45 minit. Okey. Jadi, bila kita dah ada jam dan minit, ini masih lagi belum ada markah. Kat mana markah dia? Kata selepas mengulang kaji pelajaran selama 2/4 jam, dia tidur. Okey, ini dia waktu atas adalah waktu dia makan malam. Selepas makan malam, dia ulang kaji pelajaran. Jadi bila ulang kaji, waktu makin bertambah. Jadi dia hendak cari adalah ending ke starting ke ending, starting ataupun duration. Naufal. Naufal. Dia nak cari ending ke, nak cari starting ke, nak cari duration. Dia nak cari apa ni? Korang ni tak buka kamera, buka kamera. Ramai tak buka kamera. Korang tengah landing ni. Sekali. Ramai tak buka kamera. Kenapa? Kena buka ni cikgu kamera? Memang kamera kena buka. Nampaknya korang tidur atas hati. Tahu. Tidur atas hati ke? Duduk landing. Duduk tahun lepas Putra Mana dia? tahun lepas kan pernah landing dekat. Oh, benar-benar tu guys. Tapi dia dah. Tahu tak apa. Okey. Oh, Nabi. Bagus kan, rambut dah jadi macam rocker kan Nabi, rambut. Okey. Cikgu tanya tadi, waktu Shirley tidur ni, kita belajar tahun lepas. Kita ada ending, kita ada starting, kita ada duration. Cikgu tanya tadi, apakah waktu Shirley tidur ni ending ke, starting ke, duration? Ending. 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 Dia adalah ending. Ending, ingat balik, buka balik nota yang tahun lepas. Ending adalah starting tambah duration. Starting tambah duration, iaitu waktu terakhir. Dia buat apa benda terakhir? Tidur. Bermula bila? S adalah starting. Bermula bila? Bermula selepas dia makan, iaitu 7.30. Campur dengan duration. Duration ni apa? Waktu dia mengulang kaji. Mengulang kaji selama berapa lama? Selama 2 jam 45 minit. Jadi ending adalah starting tambah duration. Jadi apa yang kita buat? Mesti buat dalam bentuk T kat sini. Okey. Bentuk T untuk menyenangkan kerja kita dan supaya apa yang korang buat lebih teratur.
Okey, kita tengok sama-sama ini. Apa ni? Okay. Starting dia adalah 19, 10. Duration dia adalah 2, 45. Okay, tambah ini dahulu. Kita akan dapat 21, 75. Okay. Bila dah ada benda ni, Adibah, boleh tinggal macam ni tak, Adibah? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab 75 tu lebih daripada 1 jam ke. Okey, betul. Kerana 75 lebih daripada 1 jam. Jadi tolak 60 tambah 1 jam. tambah 1 jam. Jadi kita akan dapat 22. Ni dapat 15. Okey. Jadi, pukul berapa Syirli tidur? Jangan tinggalkan jawapan dalam bentuk macam ni. Dia tak boleh tinggal dalam bentuk T. Tapi, apa yang kita buat bentuk T membantu kita? Okey. Ingat balik bentuk T. Penyelesaian mesti buat. Ini mesti buat dalam term 24 jam. Kenapa cikgu tekankan suruh buat dalam sistem 24 jam? Kerana apa jawapan yang terakhir, itulah jawapan yang kita boleh salin semula untuk jawapan yang sebenar. Macam mana cara dia? Jadi jawapan dia kat sini kita akan dapat terus salin jam 22.15. Tak perlu tukar pada sistem 12 jam dah. Okay. Jadi jawapan dia tak perlu tukar kepada sistem 24 jam. Sistem 12 jam. Terus kepada sistem 24 jam. Kalau tukar pada sistem 12 jam, kalau betul, tak ada masalah. Kalau salah, tolak markah. Contohnya korang dah buat. Dapat 22.15. Tapi korang tukarkan balik. Korang dah dapat dah jawapan jam 22.15. Korang tukarkan balik kepada sistem 12 jam. Dapat sebanyak 7 jam. Dapat pukul 11 contohnya. 11.15. Jadi jawapan akan ditolak 1 markah. Okey. Satu lagi, kenapa kita tak boleh buat dalam sistem 24 jam, dalam sistem 12 jam? Kerana ada satu bahagian berlaku bermasalah bila korang buat pertukaran dia tu buat dalam AM tapi jawapan dalam PM. Itu akan bermasalah. Satu lagi, buat dalam PM, jawapan sebenarnya dalam AM. Itu akan bermasalah. Benda ni korang akan jumpa lagi bila kita buat soalan. Jadi ingat, okay, bermula hari ni, siapa yang buat dalam sistem 12 jam, tukar. Siapa hari ni, dia buat dalam sistem 12 jam. Angkat tangan. Dapat jawapan betul, tapi dia buat dalam sistem 12 jam. Pengiraan dia buat 19.30. Angkat tangan. Dia buat 7.30. Okey, angkat tangan. Okey, 1. Angkat je, jangan letak lagi. Tengok dia. 2. Okey, 2 orang. Okey. 3 orang tadi. Okey, 3 orang semua yang buat. Okey, betul. Jawapan akan dapat betul. Tapi bermasalah bila korang akan jumpa soalan lain yang melibatkan dua waktu yang berbeza. Iaitu ada waktu malam, ada waktu pagi. Korang akan bermasalah di situ. Jadi, bermula hari ini,
jumpa saja sistem untuk pengiraan masa, buat dalam sistem 24 jam. Okey, ada masalah ini? Okey, tak ada masalah.